Hai guys, Assalamualaikum, bersama saya Miss Ash dalam e-tuition. So kepada siapa yang baru nak tengok video-video daripada e-tuition, so saya nak kenalkan diri saya adalah Miss Ash. Saya mengajar sains untuk tingkatan 3. So saya nak ucapkan selamat datang kepada awak semua. So hari ini saya ingin menerangkan tentang kepentingan gerak balas terhadap rangsangan untuk haiwan. So kita dah belajar tentang manusia, kita dah belajar tentang tumbuhan, kita dah belajar tentang manusia dan kita dah belajar tentang tumbuhan. So hari ini saya nak terangkan tentang haiwan pula. So dekat sini pada hari ini saya ingin terangkan tentang penglihatan dan juga pendengaran. Dan saya akan sedikitkan juga bagaimana haiwan, bagaimana deria pada haiwan ni menjamin kesinambungan spesies mereka. Apa gunanya deria kepada mereka, dan setiap haiwan mempunyai deria yang membantu kesinambungan mereka. Dan organ itu adalah yang berlainan lah, sebab setiap haiwan dia ada ciri yang berlainan. Kita tengok kat sini untuk penglihatan. Untuk penglihatan awak semua, penglihatan ada dua jenis penglihatan, iaitu stereoskopik dan juga monokular. Kita ada penglihatan stereoskopik dan juga monokular. Apa itu penglihatan stereoskopik? Penglihatan stereoskopik ni adalah kedua-dua mata berada di hadapan kepala. Kedua-dua mata berada di hadapan kepala. Macam ni lah saya dah lukis. Ni contoh harimau. Kedua-dua mata berada di hadapan kepala. Kalau untuk penglihatan monokular pula, setiap mata berada di sebelah kepala, iaitu pada kiri dan kanan. Contohnya adalah ikan. So untuk penglihatan stereoskopik, dia hanya melihat satu objek sahaja. Kedua-dua mata itu melihat satu objek sahaja. Macam saya tengok dekat depan, saya lihat satu objek sahaja, fokus pada satu tempat sahaja. Tetapi untuk penglihatan monokular, dia melihat objek yang berlainan, iaitu pada kiri dan kanan. Dia melihat objek yang berlainan pada kiri dan juga kanan. So penglihatan stereoskopik ni, dia punya medan penglihatan bertindih di tengah-tengah. Yang ini adalah medan penglihatan yang bertindih itu. Dia bertindih di tengah-tengah. Kalau tengok dekat sini, ini pada bahagian kanan, penglihatan badan kanan. Kat sini bahagian kiri. So dia ada antara kiri dan kanan tu ada yang bertindih di tengah-tengah. Untuk penglihatan monokular pula, dia tidak bertindih. Dia tidak bertindih. Nampak? Dia tidak bertindih. Ni belah kanan, ni belah kiri. Dia tidak bertindih. Dan untuk medan penglihatan, untuk stereoskopik adalah kecil. Medan penglihatannya lebih kecil. Kalau nampak, medan penglihatan ni tak sampai pun 180 darjah, which is medan penglihatannya kecil. Tetapi untuk monokular, medan penglihatannya lebih luas, boleh mencapai sehingga 360 darjah. Luas kan? Itu kebaikan dia lah. Medan penglihatan dia sangat luas. Tetapi untuk penglihatan stereoskopik, dia akan menjadikan imej itu 3 dimensi. Imej yang kita nampak adalah imej 3 dimensi untuk penglihatan stereoskopik. Tetapi untuk monokular, imej yang kelihatan adalah tidak 3 dimensi. Sebab apa? Sebab dia tak fokus dekat satu tempat. Dia fokus di tempat yang lain, di belah kiri dan juga belah kanan. Sebab tu imej yang dihasilkan tidak 3 dimensi. So apa kebaikan penglihatan stereoskopik ni? Kebaikan dia adalah boleh menganggar kedudukan dan jarak sesuatu objek dengan lebih tepat. Dia boleh menganggar kedudukan dan jarak sesuatu objek dengan lebih tepat. Biasanya haiwan dan juga
manusia, okey, haiwan pemangsa dan juga manusia mempunyai penglihatan stereoskopik. Okey, so ingat manusia dan haiwan pemangsa mempunyai penglihatan stereoskopik. Okey, dan contohnya macam harimau. Okey, harimau dia dapat menentukan kedudukan dan jarak mangsa dengan lebih tepat. Sebab tu dia ada penglihatan stereoskopik sebab dia nak tangkap mangsa. So sebab tu dia memerlukan penglihatan stereoskopik. Okey, so kita tengok dekat sini pula. Untuk monokular, okey, anggaran jarak dan kedudukannya tidak tepat. Okey, tetapi kebaikan dia, awak ingat, dia punya medan penglihatan adalah sangat luas. So biasanya penglihatan monokular ni adalah untuk haiwan mangsa macam arnab, okey, rusa, okey. Dan kebaikan penglihatan monokular ni adalah haiwan pemangsa ni, haiwan mangsa dapat mengesan haiwan pemangsa dan boleh larilah sebab dia nampak kiri dan kanan. Okey, so dia boleh mengesan dengan cepat sama ada antara kiri dan kanan, tetapi keburukannya dia tak boleh menganggarkan jarak pemangsa tersebut. Sebab tu haiwan pangsa dia senang nak kena tangkap. Okey, kalau dia bernasib baik, senang nak larilah. Okey, so itu saja untuk penglihatan. Kita ada stereoskopik dan juga monokular. Okey, untuk pendengaran pula, kita ada pendengaran stereofonik. Apa maksud stereofonik? Stereofonik ni apabila kita menggunakan kedua-dua belah telinga kita, okey? Telinga kiri, telinga kanan, okey? Pendengaran stereofonik apabila kita menggunakan kedua-dua belah telinga kita, okey? So, kegunaan dia apa kebaikan stereofonik ni? Kita dapat menentukan arah dan lokasi bunyi dengan lebih tepat. Kita dapat menentukan arah dan lokasi bunyi dengan lebih tepat. So kalau bunyi datang dekat belah kanan, okey, so bunyi tadi tu akan masuk ke telinga di belah kanan. So kita tahulah bunyi itu datang daripada belah kanan. Kalau belah kiri, dia datang dari belah kiri. Dekat situlah kita tahu, kita dapat menentukan arah dan lokasi bunyi dengan tepat. Dan untuk mangsa, okey, dia juga membantu mangsa lari daripada pemangsa. Okey, so walaupun mangsa ada penglihatan monokular, okey, tetapi dia mempunyai pendengaran stereofonik. Jadi dia dapat membantu mangsa ni dengar pemangsa daripada jauh dan lari dari pemangsa. Okey, so biasanya manusia, okey, boleh mendengar frekuensi, julat frekuensi antara 20 Hz hingga 20,000 Hz. Maafkan saya, 20 Hz hingga 20,000 Hz. 20,000 Hz, kan? Okey, so manusia dapat mengesan bunyi dalam julat frekuensi 20 Hz hingga 20,000 Hz, which is tak terlalu nyaring, tak terlalu kuat sangatlah. Okey, so dan kemudian contoh haiwan lain macam anjing dapat mengesan julat frekuensi iaitu antara 64 hingga 45,000 Hz, which is dia lebih peka terhadap frekuensi bunyi daripada manusia. Tikus pula 200 Hz hingga 79,000 Hz. Ikan emas 20 Hz hingga 3,000 Hz sahaja. Okay, which is dia kurang peka lah. Okay, kelawar 2,000 hingga 111,000 Hz. Dan ikan lumba-lumba, julat frekuensi pendengaran dia adalah 150 Hz hingga 150,000 Hz. Okay, dekat sini kelawar dan juga ikan lumba-lumba mempunyai pendengaran stereofonik yang lebih peka, okay, terhadap frekuensi. Okay, macam kelawar, untuk apa dia ada pendengaran julat frekuensi yang sangat besar? Sebab apa? Sebab bila dia terbang dalam gelap, okay, dia boleh mendengar, mengelakkan diri daripada berlanggar kawan-kawan dia ataupun berlanggar dengan dinding-dinding. Okay, itu so pendengaran stereofonik sangat membantu haiwan dan juga manusia. Yang paling penting, ingat menentukan arah dan lokasi bunyi dengan
Tepat. Okey. So itu adalah pendengaran stereofonik. Okey, so saya dah terangkan tentang penglihatan dan juga pendengaran. Sekarang saya nak tanya awak, bagaimana organ deria menjamin kesinambungan haiwan di bumi? Okey, macam mana haiwan-haiwan di bumi ni dia mempunyai organ deria yang lain. So macam mana dia boleh membantu haiwan ni meneruskan kemandaran spesiesnya. So macam contohnya pertama misai ataupun kita panggil duri. Untuk landak kita panggil tu sebenarnya misai lah, sebab dia boleh bergerak balas apabila diserang dengan musuh ataupun bila dia mengesan musuh. Dia akan menaikkan duri dia dan menyerang musuh. So dari situ dia boleh protect diri dia daripada musuh. Okey. So kemudian medan elektrik, contoh organ deria medan elektrik. Okey, contoh haiwan dia adalah belut elektrik. Jadi dia adalah satu organ yang menghasilkan cas elektrik. Kena ingat, ia adalah suatu organ yang menghasilkan cas elektrik. Dan selain daripada itu dia juga boleh menentukan arah serta mengesan gangguan daripada objek ataupun pemangsa ataupun organisma lain. So cas elektrik tadi tu bantu untuk mengesan gangguan daripada objek-objek yang di sekeliling belut elektrik. Okey. Kemudian kita ada feromon untuk kumbang. Okey, feromon ni adalah macam sejenis hormon. Biasanya kumbang betina dia akan meninggalkan feromon ni di kawasan laluannya lah, dia akan tinggalkan feromon tersebut. Dan kumbang jantan akan menggunakan dia punya antena untuk mengesan feromon tersebut. Okey, dia untuk membantu kumbang ini mengawan. Okey, itu adalah kegunaan feromon. Okey, kemudian kita ada mata. Macam laba-laba, dia mempunyai mata yang banyak. Okey, 8 mata, saya tak pernah kira. Okey, jadi laba-laba. Okey, so dia mempunyai 8 mata kot. Saya tak perasan berapa mata. Okey, lebih kurang 8 mata. So apa fungsi dia? Okey, mata yang banyak untuk laba-laba ni membantu laba-laba mendapat penglihatan 360 darjah. Sebab itulah laba-laba dia boleh lompat. Macam Spiderman, dia boleh, mesti awak pernah tertanya macam mana dia boleh attack dengan tepat. Okey, dia keluarkan sawang dia dengan tepat. Spiderman, tengok tangan saya, dia boleh keluarkan sawang dia dengan tepat. Sebab apa? Sebab itulah dia mempunyai medan penglihatan 360 darjah. So dia boleh nampak sekeliling dengan lebih luas. So dia bolehlah melompat. Okey, untuk laba. Kemudian organ Jacobson untuk ular. Okey, untuk pengetahuan awak semua, ular ni dia tak ada hidung yang boleh menghidu. So macam mana dia nak tahu mengesan pemangsanya ataupun mangsa? Dia menggunakan organ Jacobson ini. So organ Jacobson ini berada di atas mulut reptilia ini. Okey, dia berada di atas mulut reptilia ini. Okey, so apa fungsi dia? Dia mengesan bau yang terkumpul pada lidah dan seterusnya mengesan musuh. So dia akan keluarkan lidah tersebut. Okay, dia akan mengesan ataupun mengambil semua bahan kimia yang ada pada udara. Dekat situlah impas akan dihantar ke organ Jacobson, itulah yang akan menghantar impas ke otak. Okay, so dekat situ dia tahulah ada pemangsa ataupun mangsa. Okay, menggunakan organ Jacobson. Okay. So sebab itulah awak jangan lupa hargailah semua diri yang awak ada. So setiap benda yang ada dekat badan kita ni mempunyai fungsi masing-masing dan membantu kita. Okay, so hari ni kita dah belajar apa? Saya nak ulang balik sikit untuk awak masukkan dalam kepala awak tu. Okey, so hari ni kita belajar tentang kepentingan gerak balas terhadap rangsangan haiwan. Okey, so kita ada penglihatan. Penglihatan ada dua jenis, stereoskopik dan juga monokular. Stereoskopik adalah apabila mata berada di hadapan kepala. Okey, dia menggunakan kedua-dua mata tu untuk melihat satu objek saja ataupun fokus pada satu tempat saja. Okey, dan imej di tengah bertindih di tengah-tengah. Medan penglihatan itu
bertindih di tengah-tengah dan medan penglihatan stereoskopik adalah kecil. Tetapi imej yang dihasilkan adalah 3 dimensi. Okey, dan boleh apa kebaikan dia? Kebaikan dia boleh menganggar kedudukan dan jarak sesuatu objek dengan tepat. Okey, ini disebabkan oleh medan yang bertindih di tengah-tengah ini. Okey, kemudian kita tengok penglihatan monokular. Okey, iaitu apabila mata berada di setiap belah kepala. Okey, so mata tadi tu melihat objek yang berlainan. So sini tengok kanan, sini tengok kiri. Okey, dan tidak bertindih medan penglihatannya, tetapi medan penglihatannya luas. Okey, malah ada yang mencapai 360 darjah. Dan imej yang dihasilkan tidak 3 dimensi. Okey, so dekat situ bila letak 3 dimensi, anggaran jarak dan kedudukan tidak tepat, tetapi boleh membantu haiwan mangsa lari daripada pemangsa. Okey, dan kita ada pendengaran stereofonik adalah apabila kita menggunakan kedua-dua belah telinga kita untuk mendengar. Okey, dan menentukan arah dan lokasi bunyi dengan tepat. Okey, mangsa lari daripada pemangsa. Okey, dan membantu mangsa lari daripada pemangsa. Okey guys, itu saja daripada saya, Miss Ash. Saya harap video ini sangat membantu awak dan awak faham. Kalau ada apa-apa boleh komen dekat bawah. Okey, dan jangan lupa follow eTution. Jangan lupa subscribe eTution. Jangan lupa follow IG eTution dan sebarkanlah video-video kami kepada kawan-kawan. So sebarkanlah video ini kepada kawan awak. Okey, macam saya cakap, hashtag kita pandai sama-sama. So ini adalah hashtag saya sendiri. Okey, hashtag kita pandai sama-sama. So jangan lupa sebarkan kepada kawan awak. Saya tunjuk tu, sebarkan kepada kawan awak. Okey, kongsikan kepada kawan awak. Turn on notification. Lagi apa lagi? Follow kami untuk video-video yang lebih banyak. Kita akan sentiasa upload video kepada awak semua. Dan kalau ada apa-apa yang awak nak kita terangkan dengan lebih mendalam, boleh komen. InsyaAllah bila saya baca, saya akan tolong terangkan kepada awak. Okey, selain pada video penerangan, okey, kami juga akan buat video untuk latihan juga kepada awak semua. So jangan worry. So don't worry, stay tune. Dan yes, bye semua. Assalamualaikum daripada saya, Miss Ash.